tajuk pun tajuk santai aja, iaitu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi teman-teman sekalian, Allah SWT menciptakan kita manusia ni bukan cuma-cuma lah. Bukan cuma-cuma, bukan sia-sia. Tetapi Allah menciptakan kita ni dengan tugas. Ya, bagaimana yang disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam ayat ini disebut manusia dan jin, kan? Jin tu tak nampak. Kita ni yang manusia lah, tapi dua-dua ni disuruh beribadah kepada Tuhan. Kalau manusia ni ada Islam, ada Cina, India, ada Hindu, ada Kristian, bangsa jin pun sama. Ya, jin pun ada yang Islam, ada yang Kristian, ada yang Hindu, Kristian dan sebagainya, sama je. Dan jin ni diikut bangsa-bangsa. Kalau jin yang orang Melayu, jin bangsa Melayu tu dia dipanggil orang Bunian. Kalau kita ni manusia Melayu, jinnya pun ada jin Melayu yang dipanggil Bunian. Sebab itu kalau orang tersesat ke alam jin yang alam Bunian ni, dia tengok sama. Ada ayam, ada kampung, ada nenek-nenek menyapu, kan ada kisah-kisah kan orang yang tersesat ke alam Bunian tu, dia kata sama. Sebiji ada rumah kampung, kan? Itu dia panggil jin Bunian yang ciri dia sama macam orang Melayu. Kalau jin orang Arab, dia macam orang Arab. Kalau jin Cina, sebiji macam orang Cina. Matanya sepit. Kalau jin negro, kulitnya hitam, tapi bangsa jin. Kalau orang putih, dia macam orang putih. Jadi jin ni dia mengikut sama macam manusia biasa. Cuma kita yang jin Melayu ni dipanggil orang Bunian. Gitu. Tapi kita, jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengabdikan diri kepadanya, iaitu innad dina indallah Islam, iaitu agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad berdakwah bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada jin, dan ramai di kalangan jin juga telah memeluk Islam. Jadi dalam surau ini pun ada jin. Kita berkongsi. Jadi kita sembahyang berjemaah ada jin. Kita berkuliah pun ada jin, cuma kita tak nampak, tapi dia ada. Dia ada. Jadi bila kita dah balik, dia akan meneruskan memenuhkan surau ini dengan kegiatan-kegiatan dia. Tuan-tuan dan sekalian, jadi berbalik kepada saya kata tanggungjawab kita sebagai individu muslim itu ialah apa dia? Iaitu al-ulama warasatul anbiya, iaitu kita ni pewaris Nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggal, siapa yang menyambung tugas itu? Tak? Nabi Muhammad dah wafat, siapa yang menyambung? Tidak lain dan tidak bukan yang menyambung ialah kita. Sebab itu Nabi bila dia nak wafat, dia menyebut ummati. Sebab apa? Dia banyak lagi umat dia yang tak sampai lagi dakwah tu. Nabi Muhammad hanya dapat berdakwah sekitar semenanjung Arab. Tetapi Nabi Muhammad tahu ada lagi umat dia di China, ada lagi umat dia dekat negeri atas angin, negeri atas angin sana. Ada lagi umat dia di tanah Melayu yang Nabi Muhammad belum sampai. Sebab itu bila Nabi Muhammad ingin wafat, dia menyebut ummati, umatku. Maka sahabat pun menenangkan baginda Rasulullah dengan mengatakan bahawa ya Rasulullah, kami akan menyambung tugas kamu. Barulah Rasulullah rasa tenang. Apabila Rasulullah telah wafat, maka disambung tugas dakwah ini, iaitu menyeru manusia kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran ini, disambung oleh para sahabat yang dipanggil Khulafa Ar-Rasyidin. Bila Rasulullah wafat, maka digantikan dengan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Rasulullah tak dipanggil khalifah. Rasulullah dipanggil
rasul ataupun nabi. Tapi bila Rasulullah wafat, digantikan oleh khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar Siddiq yang memerintah dunia Islam selama 2 tahun. Dengan aman, dengan tenteram, dengan bagus. Sebab Abu Bakar ini seorang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi segala ilmu Rasulullah itu ada pada Abu Bakar. Ya, selepas 2 tahun Abu Bakar menggantikan Rasulullah, digantikan pula oleh Umar. Umar Al-Khattab juga seorang sahabat yang rapat memerintah ya selama lebih kurang 10 tahun. 10 tahun ya. Kemudian bila Umar wafat, digantikan pula oleh Sayyidina Osman. Ya, Sayyidina Osman Al-Affan lebih kurang 22 tahun. Ya. Ya, kemudian bila Osman wafat digantikan Sayyidina Ali, ya, lebih kurang dalam saya 8 tahun begitu. Jadi jumlah keseluruhan pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin ini daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali berjumlah lebih kurang 40 tahun. Ya. Pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi inilah pemerintahan yang paling dekat dengan Rasulullah dan mereka menyambung dakwah Rasulullah. Dalam zaman keempat-empat khalifah ini Islam sudah meluas. Bukan saja di semenanjung Arab, kalau zaman Rasul zaman semenanjung Arab, tetapi sudah meluas sampai ke Sin India, sampai ke Iraq, sampai ke Iran, sudah sampai ke tanah India. Sudah sampai ke utara Afrika. Dan sudah sampai sedikit ke tanah Khurasan. Apabila zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ini habis, ya, dengan berakhirnya penyerahan kekuasaan oleh Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali, ya, kepada kerajaan Umayyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Muawiyah bin Abu Sufyan telah menyambung dakwah Nabi ini dalam daulah ya Umayyah. Muawiyah adalah sahabat Nabi tetapi dia mengasaskan kerajaan Islam ataupun daulah ya Umayyah, kerajaan Islam Umayyah ya. Yang berkembang, yang bertahan lebih kurang 90 tahun. Lebih kurang 90 tahun. Kemudian kerajaan Umayyah sudah sampai ke penghujung, digantikan pula oleh kerajaan Islam Abbasiyah lebih kurang 250 tahun. Jadi Islam terus berkembang. Apabila kerajaan Islam Abbasiyah pula sampai ke penghujungnya, digantikan oleh pula kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Ya, sampailah kepada yang terakhir, kerajaan Islam Utsmaniyah di Turki. Ya. Ya. Dan sekarang ini apabila sampai kepada negara kita Malaysia dan kepada kita secara individu, kita kena sambung tugas-tugas para Khulafa' Ar-Rasyidin, ya, sahabat-sahabat tabi'in, ya, sampailah kepada kita. Jadi sebab itulah tugas dakwah ini tuan-tuan, kita kena teruskan. Ya, jadi dakwah ini kita kena faham. Biasanya kalau orang Melayu kita ini dakwahnya hanya kepada orang Melayu. Betul tak? Dakwahnya ialah Isra' Mi'raj. Lepas tu Syaban kan nisfu Syaban. Kalau Ramadan sekarang nuzul Quran. Lepas tu kan habis pula lepas Syawal masuk pula Muharram. Ceramah lagi awal Muharram. Itu je lah yang kita faham. Ceramah-ceramah yang orang kata ceramah-ceramah program-program upacara gitu. Tetapi sebenarnya program dakwah itu meluas, iaitu kepada Muslim dan kepada non-Muslim. Yang Muslim ni alhamdulillah kita buat. Tetapi yang non-Muslim ini, yang itu yang kita tak buat. Tak? Jadi tuan-tuan, saya katakan tadi, tanggungjawab kita sebagai orang Muslim ialah kita meneruskan ya dakwah Nabi ini. Nabi dah wafat, iaitu dakwah
Terbahagi pada dua, iaitu Muslim dan kepada non-Muslim. Yang Muslim ni saya tak nak bincangkan, tetapi saya nak sentuh tentang tanggungjawab kita kepada non-Muslim. Jadi dalam karya kita ini mungkin tak ramailah kot orang penduduk Cina. Ada? Tak ramai ya? Tapi kalau di Bagan Terap tu, dulu ada kedai Cina kan? Pun dah tak ada dah ya? Dah tak ada dah. Dulu ada satu kedai ujung tu. Dah pindah ke orang tu, dah meninggal tak tahu. Tapi kalau di Sungai Besar, ramailah kedai-kedai Cina dan sebagainya. Oleh kerana kita selalu pergi Sungai Besar, tuan-tuan ya, selalu pergi Sungai Besar, tuan-tuan selalu pergi Sabak, kita berurusan dengan orang yang bukan Islam. Kita jumpa aseng pemain motor, kita jumpa akiau, tukang jahit baju, kita jumpa pula atan, jual ikan. Jadi kita walaupun dalam karyah kita ini tidak ada non-Muslim, tetapi kita teruskan dakwah kita secara personal dengan non-Muslim yang kita jumpa mereka di Sungai Besar ataupun di Pekan Sabak. Jadi kalau kita tanya diri kita tuan-tuan, berapa orang dah kita Islamkan? Kita tanya diri sendiri. Sepanjang umur aku ni, Tuan Haji umur apa Haji? 52. Dan juga yang lain-lain. Kalau kita tanya diri kita, berapa orang dah aku Islamkan? Yang non-Muslim ni. Sebab itu tugas kita. Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada orang Arab Jahiliyah untuk tarik mereka masuk Islam. Sebab semua manusia itu ialah umat Nabi Muhammad. Cuma mereka tu tersesat. Sejak zaman Nabi Adam dulu dah jauh-jauh tersesat. Jadi Nabi diutuskan satu Nabi ke satu Nabi untuk tarik balik. Untuk kembali balik. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi umurnya sampai 63 tahun saja. Tak? Jadi tugas itu kita bawa. Lepas ini, kalau boleh sepanjang hidup kita, paling kurang kita dapatlah mengislamkan seorang. Itulah azam kita. Nanti tuan-tuan kalau pergi Sungai Besar, jumpa aseng kedai kereta tu, gurau-gurau lah. Aseng lu bila nak masuk Islam? Ya Haji, luar kan? Kita gurau-gurau macam itu. Jangan serius sangat lah gurau-gurau. Tapi kalau Tuhan tanya besok ke akhirat, adakah engkau sudah berdakwah kepada bukan Islam? Ada. Kerana ada saksinya. Kita ada malaikat raqib dan atid di sebelah kanan dan kiri yang mencatat bukti. Tak? Gurau-gurau pun tak apa, tapi ada bukti kita mengajak dia. Kan? Saya dulu tuan-tuan, masa saya belajar dulu di kolej, ada satu rakan pelajar kolej lah, Cina tapi dia macam suka berkawan dengan Melayu lah. Kan? Jadi saya cakap dengan budak-budak Melayu yang perempuan ni, kau kawanlah dengan dia. Kalau apa-apa program, ajar. Kan? Jadi dia pun berkawan dengan Cina perempuan ni. Kalau kenduri kalau ada program-program pun dibawa. Lepas tu diorang bagi hadiah baju kurung. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi dia dah mesra kan. Dia belajar puasa. Kemudian bila dah Islam tu, kita orang pakat-pakat jodohkan dia. Kebetulan lawa pula Cina tu kan. Jadi kawan-kawan saya yang laki-laki ni berebut lah. Kan? Dapat budak Kelantan. Kahwinkan. Gitu ya. Jadi tuan-tuan, begitulah cara kita berdakwah. Bukan cara kita nak marah-marah. Apa lu ni sembah tokong ni sembah? Tak, dia makin jauh. Tapi seeloknya kita cara bersahabat. Cara berkawan. Kan? Cara santai. Begitu ya. Walaupun makan masa. Kadang-kadang berdakwah ni tuan-tuan, bukan masa setahun dia nak Islam. Saya ada berdakwah dengan satu Cina 2 tahun. Saya berdakwah dia 2 tahun. Dia tu orang tua, umur dia dah 80. Tapi dia sihat lah. Sihat-sihat, sakit-sakit orang tua lah. Kan, sakit-sakit orang tua. Tapi saya berkawan dengan dia. Dia duduk seorang. Isteri dah meninggal. Anak pun sudah duduk KL. Jadi dia rumah. Saya selalu pergi rumah dia. Saya bawa dia pergi minum, mengopi apa semua. Kan? Kadang-kadang saya bawa dia jalan, saya layan dia lah. Jadi dia seronok lah. Kita macam kawan dia, layan dia kan.
Akhirnya dia masuk Islam. Tuan-tuan. Ya, banyak lagi lah. Saya perkim kan, banyak cerita lah. Tapi nak cerita semua orang, tak cukup masa lah. Jadi saya kata kita semua boleh buat. Jadi kita berazam, ya, kita untuk berdakwah kepada non-Muslim. Kalau yang di Sabah, Sarawak, kita diorang berdakwah dengan kumpulan Kadazan, kan? Dengan apa tu, Iban, kan? Di Sarawak. Kalau Perkim Serendah tu, dari satu cawangan Perkim Serendah Hulu Selangor, Hulu Selangor, Serendah, kan? Diorang sana ada orang asli, diorang berdakwah dengan orang asli, kan? Sini tak ada orang asli. Ini kita non-Muslim lah, Cina, India dan sebagainya, ya. Jadi kita tak boleh paksa, tetapi kita kita boleh secara lembut lah ajak mereka, kan. Sebagai bukti kita di akhirat nanti, bila kita nak masuk Islam nanti, bila kita nak masuk surga nanti, ya, bila kita nak masuk surga nanti, tidaklah mereka orang-orang non-Muslim ini mengadu dengan Tuhan. Wahai Tuhan, jangan bagi Haji Hussein tu masuk surga. Mereka dakwa. Kenapa? Dulu dia selalu pergi kedai motor saya, dia tak pernah ajak saya masuk Islam. Jadi Tuhan kata, betul ke? Betul. Wahai Tuhan Allah, jangan kasih itu haji masuk surga. Kita dah nak masuk surga dah. Tuhan kata, wahai malaikat, tahan dulu. Sebab kita tak pernah ajak dia. Akhirnya daripada kita nak masuk surga, Tuhan campakkan kita dalam neraka. Inilah tugas Perkim, menyampaikan kesedaran ini kepada kita semua supaya kita faham. Tanggungjawab kita ialah berdakwah. Ya, selain daripada kita mempertingkatkan kualiti ibadah, sembahyang 5 waktu, berjamaah dan sebagainya, bermuamalah dalam kenduri kendara, tetapi dakwah itu jangan kita lupa. Ya, dakwah itu mengajak, ya, yang Muslim dan non-Muslim ke arah agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dakwah kepada Muslim ini kita mengajak mereka kepada ketakwaan lah, sebab dia memang dah Islam. Kalau yang bukan Islam, kita ajak dia untuk masuk Islam. Tapi kalau berdakwah kepada sesama Islam, kita ajak dia supaya lebih bertakwa. Contoh, ada kawan kita tu tak sembahyang, kan? Kita dakwah dia macam mana supaya dia bersembahyang. Kalau kawan kita ni suka bergaduh, kita dakwah dia supaya dia ni jangan bergaduh, jadi orang sabar. Jangan dia suka mengeluarkan kata-kata yang kesat, gitu. Itu dakwah kepada sesama Muslim. Kalau dakwah kepada non-Muslim, kita ajak mereka kepada akidah. Jadi apabila kita melaksanakan tugas ini, tuan-tuan, maka sempurnalah tugas kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini dengan tugas sebagai khalifah. Ya, kita ditugaskan ke dunia ini sebagai khalifah untuk mengimarahkan bumi ini dengan kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak berdakwah dalam baju apa pun boleh. Baju Perkim, Yadim, NGO ini, NGO itu, tidak ada masalah. Ataupun menggunakan platform surau, kan? Saya ialah saya daripada pendakwah daripada surau Farid 10 Hujung. Pun boleh gunakan. Ataupun kita gunakan secara peribadi, individu. Okay tak? Kerana semua orang adalah pendakwah, kan? Jadi semua orang adalah pendakwah. Jadi tuan-tuan, kita boleh laksanakan sama ada dan secara NGO ataupun secara individu. Ya. Jadi apabila kita telah laksanakan tugas ini, maka kita telah sempurnalah. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah ini, ya, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ya, untuk mensyiarkan Islam. Syiar ni apa? Syiar ni ialah untuk membawa imej Islam. Contoh azan. Azan itu syiar. Contoh surau, masjid itu syiar, lambang. Kan? Contoh apa?
Jadi kita semua inilah membawa imej Islam. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita pergi ke Sungai Besar, kadang-kadang kita minum kedai Cina. Cina Hilam kan. Orang yang Cina tengok, dia kata, apa ni orang Melayu? Pergi minum kedai Cina. Apa ni orang Melayu? Pergi beli kek yang apa ni, kedai-kedai yang tak ada logo halal. Mereka memandang tuan-tuan, mereka memandang. Jadi kita ni ialah pembawa syiar Islam. Jadi setiap tingkah laku kita dilihat oleh orang-orang bukan Islam. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bila dia berdakwah, dia membawa syiar, membawa imej. Apabila Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah tidak diterima, dia berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Nabi berdakwah di Madinah, berjaya. Dakwah di Mekah tak berjaya, tapi dakwah di Madinah berjaya. Apabila berjaya, orang Mekah dapat tahu. Oi, dulu di Mekah kita tak bagi sokongan. Tetapi bila Nabi berhijrah, mereka berjaya. Nabi berjaya. Bila berjaya, mereka tengok. Kalau sekarang ibaratnya diorang tengok FB lah. Kalau tengok FB, tengok apa tu TikTok, wah. Nabi Muhammad dengan orang Madinah bagus, buat syiar dengan Yahudi, kafir Yahudi pun bagus. Lama-lama orang Mekah segan. Orang kafir Quraisy di Mekah segan. Dan apabila orang-orang muhajirin yang telah pergi mengikut Nabi berhijrah ke kota Madinah tu setelah sekian lama, mereka rindu balik. Mereka rindu balik nak pulang ke Mekah. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, kita dah lama berhijrah ke Madinah ni. Islam pun dah berkembang di Madinah, dah berjaya. Kita rindulah nak balik kampung. Jadi Nabi Muhammad pun pakat-pakat, jomlah kita balik ke kampung dalam ibadah haji. Ibadah haji di Mekah. Sebab di Mekah tu ada Kaabah. Bila Nabi Muhammad pulang dengan orang Islam, muhajirin pulang ke Mekah kembali, orang-orang kafir Quraisy di sana rasa gerun dah. Sebab imej ataupun syiar Islam yang dibawa oleh Nabi itu cukup hebat. Dan akhirnya mereka segan dan malu dan mereka semua tidak keluar rumah. Mereka tidak keluar rumah, dan Islam dapat kembali ke Mekah secara aman. Dan Nabi Muhammad dan orang Islam yang berhijrah ke Madinah itu dapat kembali ke Mekah secara aman dan dapat pula mengislamkan, dapat pula mengembangkan Islam di Mekah. Asalnya Mekah tolak, berhijrah ke Madinah, Madinah dapat sambutan, cantik, bagus. Orang Mekah dengar, mereka segan dan malu, akhirnya pulang ke Mekah, akhirnya mereka terima dalam keadaan yang baik. Nampak tak? Jadi berdakwah ini kadang-kadang dengan imej. Bila kita bawa imej yang baik, akhlak yang baik, perangai yang baik, kadang-kadang menjadi tarikan kepada orang non-Muslim. Dia tengok orang Islam ni bagus, dia tengok orang Islam ni cakapnya pun bagus, ramah mesra, berbudi bahasa. Orang Islam ni pula jujur, tak ada menipu. Akhirnya orang Cina ni, kita dakwah sikit aja, jomlah masuk Islam. Betul lah, saya tengok Islam pun bagus lah. Orang Islam pun jujur lah, akhirnya dia masuk Islam. Tetapi hari ini agak sukar, apabila kita momokkan Islam tu bagus, tetapi sifat orang Islam itu tak bagus. Orang Islam lah yang rasuah, orang Islam lah yang bergaduh, orang Islam yang berparang-parang, orang Islam lah yang minum arak, orang Islam yang main judi, orang Islam yang kaki perempuan. Budak-budak kita lah yang merempit, yang keluar anak haram. Jadi bagaimana orang yang non-Muslim nak masuk Islam? Dia tengok contoh yang tak baik di kalangan orang Islam. Betul tak? So sekarang ini tugas kita bawa syiar. Tugas kita bagi tahu anak isteri kita pakai tudung elok-elok. Isteri kita, anak perempuan kita pakai tudung elok-elok, tutup aurat, pakai baju kurung, jangan pakai seluar. Sekarang ni baju kurung dah mula nak lupus dah. Kita suruh balik galakkan pakai baju kurung. Belikan baju kurung pakai. Jangan pakai seluar. Nak seluar tu kat sekolah nak bersukan tak apalah. Selain daripada bersukan, pakai baju kurung.
Kerana baju kurung tu melambangkan kesopanan. Ya, kesopanan seorang perempuan Melayu, anak gadis Melayu. Tak? Yang budak lakinya begitu. Jadi bila mereka tengok akhirnya nanti kita berdakwah kepada orang non-Muslim, kita ajak sekali dua saja, mereka dah boleh, mereka terbuka hati dia untuk masuk Islam. Jadi ada satu kedai tayar. Kedai tayar ni saya selalu pergi ke kedai tayar ni. Kedai tayar ni dekat Sungai Besar ni. Bila saya pergi kedai dia, ya, saya selalu kita baik-baik dengan dia lah, kita ramah mesra dengan dia, kita macam berkawan dengan dia kan. Lepas tu saya tanya dia sudah kahwin lah? Belum kahwin lah. Kahwin Cina mahal lah. Oh gitu lah. Kahwin Melayu mau? Kahwin Melayu. Kan? Adakah Melayu mau saya? Nampak tak? Ya. Atau jarum sudah masuk, kan? Boleh. Saya boleh cari. Kalau you mau, kita boleh cari, kan? Nanti habis masuk Islam lah. Masuk Islam lah. Potong lah. Tak ada sakit lah. Sikit saja, macam semua saja, kan? Tengok semua orang Melayu potong, tak ada apa-apa pun. Okey saja, kan? Dia tanya potong dulu. Potong lah. Tak ada apa. Okey, nanti you lagi satu yang you tengok ya, kalau you orang Cina, kalau kahwin pun mahal, mati pun mahal. Betul-betul lah. Mati pun mahal. Orang Melayu mati habis-habis pun 500 saja. 300 ringgit saja. Tak? Keranda kapan murah, kan? Orang Cina, dia punya keranda pun beribu. Kan? Nak beli tanah kubur tu pun beribu. Kan? Jadi semuanya mahal. Jadi kita tunjukkan dia punya akhlak kita. Jadi dia pun akhirnya dia mudah untuk kita berdakwah pada dia. Ya. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang kelemahan itu mungkin daripada tutur bicara saya dan tingkah laku saya minta ampun dan maaf. Jadi saya itu saja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.